Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Ke surat 59 betul ke? Betul. Betul Ustazah. Okey, Kak Liza baca dulu Lepas tu baru Ida. Ya. Okey, silakan Kak Liza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Bil batil. Kalau dia Oh, berhenti kat pendek. situ pendek sebab dia tak ada mat. Bil batil. Ya. Boleh sama tu watak tu Ustazah? Boleh? Tak boleh Watak kumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billazi unzila 'alal ladzina aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Ya. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadum misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Lagi sekali dekat dot tu jangan qalqalahkan. Qul innal fadla. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Yu'tihi man yasha. Yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Ya. Yuhtassu bi rahmatihi yahtassu bi rahmatihi. Kalau tas tu dia jadi nipis sikit. Yahtassu bi Yahtassu bi rahmatihi man yasha'. Ya. Wallahu dzul fadlil azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Ya. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. La yu'addihi ilaik. La yu'addihi ilaik. Ya. Illa ma dumta alaihi qa'ima. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Fil ummiyina sabil. Dia tak ada nas tu. Tak ada sabdu. Fil ummiyina
السبيل Ya. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين Ya. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. Dengung tu. Oh. Kejap, mana tadi? Oh, okey, tak dengung. Dia bertemu dengan fa. Ni kan ba tadi. Okey, teruskan. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم Wala yang tebal يوم sikit nun. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا Yaumal qi. Ki dia jadi kaf. Ya qi. Dia bukan ki. Qi. Dia bukan ki dia tebal tu. Ya. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا him nak kepada yau tu pun jangan dia melompat tu. Wala yanzuru ilaihim yaumal yau. Dia jangan him yau. Ya. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. Hamzah. Dia ain dulu baru hamzah. ولهم عذاب أليم. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Liza. Terima kasih Liza. Sama. Okey, Ida silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Ya. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Ya. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك Yu'ad jangan yu'ad. Yu'addihi. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك Ya. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه La panjang. La yu'addihi. ومنهم من ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Ya. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا Ambil wa aimanihim. وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة Ya. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة Ya. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ida. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey Ana silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق Ya. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Ya. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره Wakfur. واكفروا آخره لعلهم يرجعون Ya. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. Ya. Ustaz Manza? Ambil Aku ayyuta. sah.
ayyu'ta ahadum mislama utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Ya. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Ya. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik. Ya. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi Yu'addihi. bidinarin la yu'addihi ilaik. Ya. La yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Fil ummiyina sabil. Keza. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Yi itu panjang tuh. Fil ummi. Ummi. Oh, ummi. Oke lah. Fil ummiyina sabil. Bukan Betul tak? mi itu, yi itu. Oh, yi. Fil ummiyina sabil. Sebab ya tu atas dia ada simbol ya. Oh, Dua oke, ya. oke. Fil ummi. Yi itu yang banyak tak? Ya, Oke. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Ya. Oke. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Ya. Bersama tak? Boleh? Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Ya. Walahum azabun alim. Oke. Sadaqallahul azim. Terima kasih Yana. Sama. Oke. Sekejap Oke, Ili silakan Ili. Sekejap Ustazah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billazi unzila ala allazina amanu. Ya. Wajhan, boleh terus Ustaz? Ambil belakang sikit. Manu tu.
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم sampai sekejap. Tak sampai. Dalam Tak apa, ambil balik wakfuru. wakfur Wakfuru. واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما Tu tak pendek panjang. Mislama utitum. مثل ما أوتيتم أو يهاجوكم عند ربكم Ya. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Ya. والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Ya. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار Hamzah. ulang balik dari mula lah Ustazah. Macam mana? Pilih. Saya ulang balik dari mula. Boleh. Sampai. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك Ya. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما sampai Ambil balik la yu'addihi. لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه. Sampai? Kok Iman tak sampai? Lagi sekali. Try Ili la yu'addihi tu. لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Okay. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. Ya. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله Ya. يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. Ya. لا Terus je. Boleh. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا
ولا ينظر إليهم Ya. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Okey. Terima kasih Li. Nah, Kak Ita silakan. Okay. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل Ya. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي sampai minal saya semula Boleh? وقالت طائفة من أهل الكتاب Ya. من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أنزل على الذين آمنوا وجه النهار Ya. واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك Ya. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين Fil dengung sikit. Dengung. tak sampai. Okey, balik. قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. Na pun pendek. Fil ummiyina sabil. Okay. في الأمين سبيل Ya. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Ya. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Alright. Terima kasih Kak Ita. Hafizah. Sama. Okey, Zandra silakan. Oh, Zandra tak unmute. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Ya. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار Ya. واكفروا آخره لعلهم يرجعون Ya. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد Yu'ta panjang. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم Ya. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء Ya. والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك Ya. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما Ya. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Oh, saya berhenti kat sabil. Boleh? Okey. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده Au sekali je. Man aufa. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين Ya. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا Ya. أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم Okey. ولهم عذاب أليم. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Zandra. Okey. Fiza. Fiza boleh baca ke? Boleh Ustazah. Okey, silakan. Ustazah dengar tak Ustazah? Dengar?
Hari ni saya pakai phone, laptop saya tak boleh nak on tadi. Oh ya, dengar jelas. Okay, alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqu bil bati Haqqa bil batil. haqqa bil batil Ya. wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ya. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم Ya. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. Dengung lebih sikit. Ahadum mithla ma utitum. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم Ya. أو يهاجوكم عند ربكم. Ya. قل إن الفضل Fadla. قل إن الفضل بيد Jangan fadlo. Fadla. Fadla. Dot tebal lam nipis. Jadi jangan terbalik. sorry Zaza. قل إن الفضل بيد Tak cukup tebal. Dia bukan fad. 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 قل إن الفضل بيد الله Ya. يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ya. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل Ya. والله Wallahu zul fadl. والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من sudah. Betul. Man tu tak dengung, in tu dengung. Sebab satu nun ada tanda mati, satu tak ada tanda mati. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار Yu'addihi ilaik. Tengok baris. يؤديه إليك. Ilaik. Dia kena panjang. Panjang. Ya. Yu'addihi ilaik. Ya. Wa minhum man in takmanhu bidi. Jangan tak. Kalau tak dia jadi kaf. Tak. Letak je. Takman. Takman. Tak, okay. Ya. Wa minhum man in takmanhu bidinarillah. Bidinarillah. Ada alif. Gitu sah? Bidinaril. Na tu ada alif. Saya pendek tadi sudah. Bidinarillah. Hilang satu huruf. Bidinarillah yu'addihi ilaik. Ya. Illa ma dumta alaihi qa'ima. Ya.
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل Ya. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Ya. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين Ya. إن الذين يشترون بعهد الله. Alamak, Zazah kena sambung lah. Boleh juga kalau tak sampai sebab ingatkan Fiza tak sampai. Tak, saya sampai. Ha, kalau boleh sampai sambunglah. Sambung dulu Mm-mm. Okey, jap. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Ya. Ulang Suzah. Tak payah pun tak apa. Ulang terus Boleh. Ulaika la khalaqa lahum fil Qalahum ada alif. hala tu. Ya, betul. Ada alif atas lam tu kan yang kecil tu. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah Ya. wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah Ya. wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Okey, masya-Allah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fiza. Jelas Fiza baca. Alhamdulillah. Sama-sama. Tak sebab selalu biasa pakai laptop kan? Pakai handphone. Yang ni tak jelas ke yang dulu tak? Jelas. Oh, yang ni jelas. Okey. Jelas sangat. Ustaz, saya rasa saya lupa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Terus bismillah. Fiza ni. Tak apa. Alah, dah habis baca dah. Okey. Terima kasih. Okey, Hajar Nuraini silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab matalbisuna al-haq. Lagi sekali tertinggal B tu. B lima Ya ahlal kitab matalbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. Boleh stop boleh. Boleh. Sambung pendek je kita sambung. Tu kata tadi kalau nak sambung boleh nak. Sebab tengok buku dia stop ikut. Itu macam orang kata cadangan, kalau kita tak sampai boleh berhenti kat situ. Tengok pendek ayatnya. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Ya. Wallahu wasi'un alim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك Panjang. Panjang okey. Macam mana kau tahu? Boleh ulang balik lagi cantik. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه Ri tu dengungkan. Biqintari. Okey. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم pendek. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Aja. Okey, ada siapa-siapa lagi yang belum baca? Rasa semua dah baca. Okey. Kita masuk tajwid sikit. So untuk minggu depan saya tak baca hari ni. Kita masuk tajwid. Sekejap Hari tu kita berhenti dekat maksilah tawilah Betul tak? Rasa betul maksilah tawilah. Kita bawa 4 tajuk sekali hari tu. Okey, sekejap Mana dia lari? Sekejap. Mak lazim dah sudah. Mak badal dah. Okey, sekejap saya share. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu kita dah nampak perbezaan antara maksilah qasirah dengan maksilah tawilah kan. Seperti mana yang saya dah maklumkan hari itu, maksilah tawilah ni adalah sebahagian daripada mad arid pula. Sebahagian daripada mad jaiz munfasil. Sebab dia huruf mad juga bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Cuma bezanya kalau mad jaiz munfasil ni dia huruf yang bertemu dengan hamzah itu terus huruf mad, alif atau waw atau ya. Tapi kalau mad silah tawilah ni dia ada mad tapi sebelum mad tu ada huruf ha. Ha yang menunjukkan ha tu disebut ha silah, huruf silah. Silah ni maksudnya dia ada hubungan. Okey. Jadi kita tengok hari ni masuk pelajaran yang ke-13. Tajuk mad iwad Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita perhatikan untuk pelajaran 13 muka surat 116 tajuk mad iwad Apa itu mad iwad? Disebut mad iwad terjadi apabila waqaf. Waqaf iaitu berhenti. Okey, berhenti pada huruf bertanwin mansub. Apa maksud tanwin mansub? Istilah bahasa Melayu kita ni baris 2 di atas.
Baris 2 di atas. Kalau tak ingat tu boleh letak sikit kat atas tu tanda baris 2 di atas. Kemudian kecuali tak marbutah. Bermakna kenapa disebut tak marbutah? Sekiranya satu kalimah itu di pengakhirnya huruf ta marbutah yang berbaris tanwin fathah tadi, berbaris 2 di atas tu, maknanya dia tidak termasuk mad iwad. Bermakna kalau hujung ayat tersebut ada ta marbutah dan berbaris tanwin fathah, dia tidak baca dengan mad iwad, dia baca dengan huruf ha. Kan? Perasan tak? Kan huruf ta tu bila dia waqaf jadi ha. Itu pada huruf ta marbutah sahaja. Apa itu ta marbutah? Iaitu huruf ta yang simpul tu. Itu ta marbutah. Kalau yang ta terbuka tu disebut ta maftuhah. Itu istilah dia. Kalau ta maftuhah, waqaf dia jadi ta. Kalau ta marbutah, waqaf dia jadi ha. Okey. Tapi kalau pada mad iwad ini, dia lain kes dia. Dia kata kecuali daripada ta marbutah. Nanti kita tengok contoh. Okey, yang kedua kenapa dinamakan mad iwad? Kerana huruf mad ketika waqaf tersebut adalah gantian ataupun iwad daripada tanwin mansub. Maknanya dia digantikan daripada 2 baris kepada 1 baris. Itu maksud iwad. Ganti. Contoh dia bagi kat sini, wa ahsana tafsiran. Bunyinya ron. Ada 2 baris kan. Jadi bila 2 baris jadi ron. Tapi disebabkan kita nak waqaf pada ayat tersebut, maka dia akan jadi 1 baris sahaja. 1 baris fathah. Jadi bunyinya wa ahsana tafsira. 2 harakat lah jadinya. Seperti mana yang dah ditulis di nombor 3 tu. Man iwad wajib dibaca 2 harakat kerana ia sebahagian daripada mad asli. Sebahagian daripada mad asli. Kenapa dikata sebahagian daripada mad asli? Sebab dari sudut harakat dia baca sama. Pertemuan dia pada kalau mad asli ni bezanya ada waw ada ya, ada alif ada waw ada ya kan. Tapi untuk mad iwad dia hanya pada huruf mad iaitu alif sahajalah, iaitu 2 harakat. Kadar bacaannya seperti mana mad asli. Cuma bezanya mad asli tidak ada baris 2 di atas. Tapi mad iwad ada baris 2 di atas. Cuma bacaannya sama seperti mad asli. Okey, kita tengok contoh yang dia dah berikan ni kan. Kesemuanya daripada 1 hingga 10 yang diberi ni, kalau kita perhatikan semua melibatkan huruf alif kan, huruf mad. Dan dia berbaris tanwin fathah ataupun baris 2 di atas. Jadi bacaannya apa yang perlu kita jaga bila kita jumpa ayat-ayat yang semacam ni. Dia tak banyak. Contoh surah apa? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang kita baca tiap-tiap minggu tu, perasan tak kita? Setiap penghujung ayat tu semuanya daripada mad iwad. Dibaca dengan 2 harakat. Lepas tu kebanyakan daripada juzuk 30 ke belakang. Surah An-Nazi'at. Bermacam-macam lagi surah kat belakang yang juzuk 30 tu kebanyakannya semua waqaf dengan mad iwad. Jadi apa yang perlu kita hati-hati ketika kita membaca ada hukum mad iwad ni? Yang pertama, jangan baca kurang daripada 2 harakat. Kadang-kadang bila kita nampak pendek yang bukan ma'ari li sukun kan, kita akan baca dengan laju. Wa adallu sabila. Tak capai 2 harakat tu. Dia hanya 1 harakat je. Maknanya bila kita waqaf tu, landing tu jangan macam break mengejut. Wa adallu sabila. Cukup. Dan jangan terlebih. Jangan kurang 2, jangan terlebih. Lagi satu, jangan sampai dia berbunyi seolah-olah ada hamzah. Ni satu hal lagi. Kan contoh, wa ahsana tafsira wa adallu sabila. Dia jadi hamzah, maka dia tertambah pula 1 huruf. Tu kena hati-hati. Nampak macam mudah bila kita sekali pandang, oh mad asli. Sama je mad asli. Jadi perlu berhati-hati apa yang saya sebutkan tadi. Sama ada jangan terkurang daripada kadar mad, iaitu 2 harakat, jangan terlebih ataupun jangan seolah-olah tertambah bunyi hamzah. Dan satu lagi, kalau kita tengok pada contoh yang diberi ini, kebanyakannya, okey, dia ada huruf ra. Ra ni kita tahu dibaca dengan tafkhim bila berbaris fathah. Kemudian ada juga yang dibaca dengan nipis. Contoh mim alif, waw alif, ba alif, itu semua dibaca nipis. Saya contohkan untuk sekali lalu bacaan nombor 1 sampai 10. Wa ahsana tafsira. Ra tu tafkhim kan. Jangan wa ahsana tafsira. Walaupun ada juga setengah imam yang baca dengan cara ra itu tarkik, tapi bukan imam kita lah. Imam kita Hafs an Asim, ra dibaca dengan tafkhim. Wa ahsana tafsira. Terima kasih. Nombor 2,
Wa adallu sabila. Ni jagalah. Jangan la. Wa adallu sabila. Tu kenegerian orang kata kan. Sabila. Jangan terlebih pula jadi macam imalah. Kalau imalah macam mana? Wa adallu sabila. Dia nak betul-betul tepat sebut la jadi le pun tak boleh juga. Tak kisahlah, di macam-macam istilah ada. Dia ada taklil, dia ada imalah, tapi jangan terlebih. Kadang-kadang kita nak ikut macam orang Arab baca tu betul lah. Tapi kadang kita tak perasan rupanya terlebih-lebih dia punya sengit dia. Jadi sabile, tu tak boleh. Ya, Fiza. Tadi yang nombor 1 tu yang tafsira tu. Ya. Saya cakap jangan terlebih dengan apa tadi? Jangan terlebih. Jangan terlebih mat. Alah, ada Ustazah guna tafkhim. Tafkhim. Dia baca dengan tafkhim sebab dia berbaris fathah. Ra ni memang tafkhim. Tafkhim tu tebal. Tebal. Ya, tafsira. Jangan baca tafsira. Tak boleh lah kan. Okay. Nombor 3 pun sama. Fadammarnahum tadmira. Tebal. Wa hijran mahjura. Nampak tak? Kat situ ada juga mat iwad tapi dekat tengah-tengah. Bila dekat tengah dia tak jadi mat iwad. Jadi dia sambung hijram. Dia akan timbul hukum lain iaitu idgham ma'al gunnah kamil. Maka dia jangan bunyi juga dengan nipis walaupun dia bersambung. Jangan kita baca wa hijram, jangan ram. Wa hijram mahjura. Tetap tebal. Macam mana pun waqaf ke, dia wasal ke, ra tetap dibaca tafkhim. Kemudian yang kelima, wa yattakhidhaha huzwa. Wa dibaca nipis. Jangan baca huzwa. Jangan angkat mulut kita atas bawah. Dia jadi huzwa. Nombor 6. Sujjadan wa qiyama. Sama juga. Ma dibaca dengan istifal ataupun nipis. Mustaqarran wa muqama. Jaga kat situ ada ra. Lepas tu baru nipis pada ma. Taghayyudan wa zafira. Nombor 9. Wa kafa billahi hasiba. Nipis juga sebab ba. Dan yang ke-10. Wa qamaram munira. Kebanyakan contoh dia bagi ra. Tapi kalau selain daripada ra, adanya huruf isti'la contoh. Apa huruf isti'la? Qaf, ghain, kha. Apa lagi? Sad, dad, ta, za. 7 ni kalau selepas huruf isti'la yang 7 ni adanya huruf mat ataupun dia berbaris tanwin fathah, maka dia tidak boleh dibaca dengan nipis. Dia kena baca tebal. Di samping kita menjagalah apa yang yang disyaratkan tadi, 2 harakat tu mesti jangan kurang, jangan lebih ataupun jangan ada berbunyi seolah-olah ditambah huruf hamzah. Itu untuk mat iwad. Okey, sekiranya sajalah nak tanya. Mat iwad ni kalau pada ayat-ayat, contoh kalau macam saya sebut tadi surah yang berada di juzuk yang ke-30 kan, belakang-belakang tu. Ada yang surah pendek-pendek dan ayat dia tu pun pendek-pendek. Jadi kalau kita nak sambung, contohlah macam surah An-Nazi'at. Cuba tengok muka surat 583 tu. Okay, cuba buka Quran sekejap. Muka surat 583 surah An-Nazi'at. Cuba tengok ayat 1 kepada ayat 2, ayat 2 kepada ayat 3. Semuanya adalah hukum mat iwad. Tapi kalau kita nak wakaf. Kalau tak wakaf, dia tak timbul lah mat iwad tadi. Habis dia timbul apa? Dia timbul hukum, tengok pada pertemuan huruf selepas dia. Kadang dia jadi hukum ikhfa, kadang-kadang dia jadi idgham, bergantung pada pertemuan huruf selepas dia. Contoh kat situ, wan nazi'ati gharqa. Nampak? Qaf alif, qaf tu huruf isti'la. Maka tak boleh kita baca wan nazi'ati dia dah nipis pula dekat situ. Gharqa, tak boleh lah tenganga. Gharqa. Dia jadi isti'la, maka tebal. Itu kalau dia waqaf, maka dia jadilah 2. Kalau dia nak sambung tadi, dia jadi hukum apa kat situ? Idgham ma'al gunnah naqis. Sebab dia bertemu dengan huruf waw. Begitu. Jadi tidak ada lagi hukum mat iwad. Wan nazi'ati gharqan wan nashitati nashta. Nampak? Kat situ pun ada satu lagi huruf isti'la, nashta. Dan begitu jugalah kalau kita teruskan, sama ada kita nak waqaf ataupun menyambung ayat. Okey, jelas untuk mat iwad?
Okey, ejaannya ain waw dot. Apa itu iwad? Gantian. Gantian daripada tanwin kepada satu baris. Baris apa? Baris fathah. Orang selalu sebut iwad. Mad iwad. Mad iwad. Ain waw dot. Mad iwad. Okey, ada soalan untuk tajuk yang ke-13 ni? Simple je sebenarnya. Dari sudut teori tu simple lah. Tapi pada saya bila masuk pada bacaan praktikal hukum-hukum mad iwad ni pun kita kena hati-hati juga sebenarnya. Okey. Ada soalan? Tak ada? Jelas Tak ada Ustazah, okey. Masya-Allah, bagus Fizzah ni. Okay, Ustazah. Sekejap, saya tengok lagi satu. Okey, perasan tak? Siapa perasan mad iwad ni? Di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah Al-Baqarah. Saya buka terus masuk pada muka surat dia. Masya-Allah. Okey, buka sekejap surah Al-Baqarah muka surat 4. Ni pun ada juga yang macam tak berapa jelas. Ada yang kata ini nak baca mad iwad ke apa? Sekejap. Sebentar. Ada penerangan dia. Macam kat sini saya sebutkan. Sekejap Agak-agak dah boleh agak ke saya nak sebut yang mana tu muka surat 4 tu? Ada tak? Bina Tu betul lah tu. Pandai Zandra. Okey. Okey, cuba tengok sekejap yang Zandra sebut tadi pada ayat 22. Lepas tu ayat tu panjang. Ada setengah orang dia tak tahu nak berhenti kat mana. Ada setengah orang dia tahu nak berhenti tapi cara berhenti tu salah. Okey, cuba tengok pada ayat 22. Allazi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Itu tandakan siap-siap. Bukan bina. Bukan. Okey. Kalau kita berhenti kat situ. Sekiranya kita tidak berhenti di situ, tidak ada isu apa-apalah. Kita teruskan saja bacaan dengan hukum yang ada kat situ. Bina panjang sebab mad wajib dibaca 4 atau 5 harakat. Kemudian tu dia sambung, maka dia akan jadi mad pula. Dia akan jadi idgham ma'al gunnah naqis. Tapi kalau kita waqaf ni tadi jadi isu. Ada yang baca bina. Betul tak? Sebab dia nampak hamzah. Dia kata tak nampak mad pun. Sebenarnya dia tidak disyaratkan pun kat situ. Pada hukum mad iwad, dia tidak kata huruf mad asli ada ataupun huruf alif ada, tidak. Dia hanya mengatakan ada tanda baris 2 di atas ataupun tanwin mansub tadi kan. Jadi bila waqaf dia tetap dibaca dengan tu 2 harakat bukan 1 harakat. Habis tak ada pun alif selepas hamzah macam ni boleh jadi 2 harakat. Itu adalah gantian pada hamzah tadi. Yang mana kalau dia jadi begini, sebelum hamzah yang berbaris tanwin fathah tu dia ada huruf alif. Cuba tengok contoh kalimah bina, dia ada alif sebelum hamzah. Maka dia akan jadi mad juga. Okey. So Ustazah, boleh? bina tu kena 2 harakat. 2 harakat bila dia waqaf, betul. Okey. Ustazah sama macam surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah. Apa ayat dia? 35. Sebab sebelum saya baca insya. Betul. Lepas tu saya dengar insya. Ya, betul. Itulah. Okay. Cuba tengok kejap. Muka surat berapa Yana? Sekejap. Tak apa, kita buka, kita tengok. Kita study. Tengok kat phone. Tak apa. Saya pun tak hafal dia punya muka surat. Belum jadi hafizah lagi. 534 Ustazah. Berapa? 534. 534. Okey. Ayat berapa tadi? Okey. Insya muka surat 534 ayat 35. Ayat 35 jap. Muka surat 535. 53. Okey, muka surat 535. Inna ansha'nahunna insya'a. Syarat dia hamzah itu berbaris tanwin fathah dan sebelumnya huruf alif. Nampak? Tu sebelumnya huruf alif. Maka dibaca dengan
nya dua Harakat. harokat. Okay, Zah, faham. Okay. Okey, faham Okay, Zah. Yang itu ada selisih pendapat sebenarnya daripada ulama-ulama. Dia ada terbagi kepada 3 kumpulan. Ada yang dikata ditulis tanpa alif selepas hamzah. Sebab selepas hamzah tu dia kata dia tulis tanpa alif. Jadi macam bina. Ini adalah pandangan yang masyhur lah. Pandangan yang masyhur lagi terpilih di sisi kebanyakan ulama. Jadi kita pakai yang ini. Ini yang masyhurnya. Dia ada tiga pendapat. Kemudian pendapat yang kedua dia kata ditulis dengan alif selepas hamzah. Maknanya sebelum ni dia buat contoh mim alif hamzah alif. Itu pendapat yang kedua. Ini dari sudut penulisan ataupun ataupun disebut resam Usmani Dan yang ketiga ditulis dengan alif selepas hamzah tetapi tanpa alif sebelum hamzah. Maknanya hamzah itu diapit oleh 2 alif. Itu pendapat yang ketiga. Tapi yang kita terima pakai adalah dengan yang pertama, ditulis tanpa huruf alif selepas hamzah tersebut. Tapi sebelum hamzah tu ada huruf alif. Jadi diputuskan bacaannya tetap macam bacaan mad iwad 2 harakat. Jadi ada yang disebut kat situ mad iwad, ada yang disebut mad badal. Kenapa disebut mad badal? Sebab ada pertukaran hamzah tu. Ma jadi ma'a. Kan kalau mad badal kan hamzah mendahului mad. Tapi bila dah tak nampak lagi dia punya huruf mad, maka disebut mad iwad. Ataupun mad badal. Dua-dua tu boleh disebut. Cumanya dia tidak berlaku pada setiap penghujung ayat. Jadi mungkinlah dari satu sudut bila kita baca dengan keadaan wasal, dia tak ada isu apa-apa. Tapi bila kita baca, jumpa pada ayat 22 surah Al-Baqarah tadi, kita jadi haru juga tu kalau kita tak tahu cara wakaf kan. Jadi bila wakaf kat situ, maka kena ingat syarat dia tanwin fathah. Maka baca dengan bina. Ada banyak kat situ. Dalam ayat 22 tu ada 2 tempat. Kalau dia berhenti bina ataupun dia tak nak berhenti kat bina dia baca lagi wa anzala minas samaa'i ma'a. Berhenti kat situ sebab habis nafas. Jumpa lagi hamzah yang tanwin tadi. Jadi nak tak nak kita kena tahu juga teknik ataupun kaedah nak berhenti kat situ macam mana bacaan tersebut. Okey, jelas? Tapi tak banyaklah dalam Quran ni, tak banyak. Alright. Okey, selain daripada tu untuk mad iwad tak ada, itu sahaja. Jelas apa yang saya tambah tadi tu? Okey, yang soalan ni macam biasa, siapa nak buat boleh buat sendiri. Bilakah terjadinya mad iwad? Ketika waqaf. Kalau tak waqaf jadi tak mad iwad? Tak jadi. Itu jawapan yang paling simple lah kan. Ketika waqaf. Kalau macam saya kan, ada exam ke apa, untuk bahagian tajwid ni, dia tak ikut pun dalam buku, dia tulis contoh macam saya cakap tadi lah, bila terjadinya mad iwad ketika waqaf. Saya bagi markah penuh maknanya dia faham. Dia faham kaedah tu kan. Alright, nyatakan hukum mad iwad bacaan 2 harakat. Berikan 10 contoh mad iwad. Seperti mana yang dah tertulis tadi pun boleh, ataupun kalau kita hafal ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi tu, setiap penghujung ayat tu semua mad iwad kan. Mungkin ada yang dah hafal ayat 1 hingga 10. Kemudian ayat yang belakang tu 10 ayat terakhir tu pun semuanya hujung tu mad iwad. Pun boleh juga kita tulis. Okey, kenapa dinamakan mad iwad? Gantian gantian apabila kita wakafkan, gantian daripada baris tanwin fathah kepada baris fathah sahaja. Okey, habis. Tak ada soalan ni? Kalau tak ada, saya terus masuk pelajaran yang ke-14. Laju sikit. Ya saya. Ya Fiza. Sorry. Apa? Zah, contoh dia tadi kan 1 dengan 2 tu, dia punya baris tu. Okey. Baris tu 1 dengan 2 tu of course lah mad iwad kan? Betul. Wa ahsana tafsira dengan wa adallu sabila. Semua hukum mad iwad kat situ. So dia punya baris tu sama je. Baris maksud Fiza ni satu tu dia sengit, satu tu tak sengit. Betul? Pandai Fiza. Mata tu kan awas betul. Macam mata helang. Okey. Apa sebab? Dia ada sebab, bukan dia sesuka letak. Maknanya selepas ayat tersebut, selepas kalimah tersebut, mesti dia akan bertemu dengan huruf izhar. Itu kalau dia tak sengit.
Itu yang selari. Ni kena tahu ni. Sebab Oh. tanwin tu kan kedudukan dia dah letak dah yang sengit untuk huruf apa. Yang tak sengit tu bertemu dengan huruf apa. Kan? Tapi kalau wa'dallu sabila bermakna dia akan jumpa dengan huruf sama ada bertemu dengan hukum idgham ma'al gunnah atau idgham bila gunnah ataupun ikhfa hakiki. Yang sengit tu, yang tak selari ni dia dibahagikan kepada tiga hukum. Sama ada tiga-tiga yang saya sebut tadi lah. Tengoklah huruf dia huruf apa lepas tu. Oh, Okay, jelas? jelas. Lepas tu dia Okey. membawa saya ke soalan seterusnya. Okay, seterusnya. Sorry, dekat dalam Al-Mulk Okay. ayat 9. Al-Mulk saya ingat 562. Okay, boleh buka? Boleh buka. 562 betul. The thing is saya selalu berhenti dekat situ tau. Wa qulna ma nazzalallahu min syai. Okay. Ke syai je. Syai. Itu sama ke? Oh, tidak bukan, eh? sama. Tak Tak sama lain. Sebab apa tadi yang disebut Iwat adalah dengan So, mansub. Pandai Zandra. Mansub sahaja. Mansub tu apa? Baris 2 di atas. okay. Jadi dia tak terlibat. Jadi bila berhenti dekat min syai' mesti kena bunyikan hamzah. Bunyi sebut betul-betul lah. Mesti bunyikan hamzah mati. Okay. Okay. Jangan tinggal hamzah, jangan syai' sahaja. Salah Tapi lah tu. sebab kenapa kena mansyub tu Oh, okay. Dia bukan mansyub tau Fiza. Comel. Mansyub. Dekat buku ni tulis macam tu, saya sebutkan buku je sebiji. Nanti saya cakap dengan Ustaz tu lah. Ustaz ni menulis, tak tulis dalam Jawi. Anak murid saya sebut sod jadi shin. Mansyub. Mansub. Dia sod mansub. Dia ambil daripada perkataan nasab. Nasabah tu maknanya baris atas. Okey, boleh Fiza Okay, So, so apa? Okey. Tak apa, bagus tanya. So, kalau ada tanwin fathah sahaja, dia akan jadi ma'iwat. Tapi kalau tanwin majrur ataupun marfu', majrur apa majrur? Baris 2 di bawah. Marfu' apa? Baris 2 di hadapan. Maka dia tidak terlibat dengan mad iwal. Okay, sorry. Okay. Thank you. Alright, jelas? Jelas, Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, sekejap. Okey, habis. Kalau ada lagi yang macam confused, tanya, tak apa. Tanyalah sampai saya tak kerti nak jawab. Okey. Alright, kita masuk satu lagi tajuk. Pun tajuk yang simple insya-Allah. Okey, iaitu pelajaran 14 mat tamkin Tamkin ni maksudnya dia ambil daripada perkataan makan. Makan tu tempat. Huruf yang sama dalam satu tempat maksud dia. Okey, kita tengok apa maksud mat tamkin. Dia kata dia akan terjadi pada dua keadaan kat sini. Yang pertama, apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang sama dengannya. Dua huruf yang samalah tu kan. Okey, yang pertama keadaan dia begini. Kalau waw dengan waw, ya dengan ya. Tapi macam mana pun keadaan yang ni untuk waw ya ni, kalau kita tengok huruf pertama tu mati, huruf kedua hidup. Apa maksud hidup kat sini? Dia berbaris lah. Bila huruf tu dah mati, dia tidak boleh dimasukkan pada huruf kedua. Maknanya matikan dekat huruf yang pertama. Isbiru wa sabiru. Maknanya dia kena betul-betul jelas dua harakat mat tu. Isbiru wa sabiru. Ataupun alladhi yuwaswisu. Nampak tak yang mana? Alladhi ada ya mati. Yuwaswisu ada ya hidup. Iaitu ya berbaris depan. Jadi bila nampak keadaan begini, yang pertama ni, dia tak boleh dimasukkan. Ada sabdu tak? Tak ada. Jadi kalau kita baca macam seolah-olah menekan sikit. Macam mana menekan tu? Macam seolah-olah ada sabdu. Nawan adik bawah meja ibu. Isbiru wa sabiru dah jadi salah. Maknanya dia tertambah satu huruf lagi iaitu 2 tambah 1 jadi 3 huruf. Tu tak boleh lah sebab dia dah mati. Itu syarat dia. Huruf pertama mati. Ataupun yang kedua ni ya dengan ya. Ya pertama tu mati. Alladhi yuwaswisu. Jangan baca alladhi yuwaswisu. Kalau kita menekan alladhi yuwaswisu pun sama keadaan macam tadi. Dia tambah daripada satu huruf, daripada 2 huruf jadi 3 huruf. Jadi macam mana pun dia tidak boleh ditekan. Bila ditekan nanti dia beranak lagi satu huruf. Tu dah jadi kesalahan jalilah dari sudut bacaan tu kalau kita menekan Tapi syaratnya tadi kalau huruf pertama tu mati dan huruf kedua tu hidup. Bila matilah dia tak boleh mati hidup balik. Macam tu tak boleh. Syarat dia Okey, yang kedua. Okey, kita tengok kat sini.
Apabila berhimpun dua ya dengan syarat ya pertama bertasydid. Tadi ya pertama tu tak ada tasydid. Yang pertama tu mati je kan? Okey, yang ini bertasydid dan berbaris bawah. Maknanya dihidup lah. Dihidup. Tasydid ni pun sebenarnya asalnya mati. Tapi mati yang dihidup balik. Sebab dia ada dua huruf dan dia dihidupkan dengan baris bawah. Nampak tak? Disebut tasydid dan berbaris bawah. Kemudian ada pun ya kedua tu mati. Dia terbalik dengan yang nombor satu tadi. Yang ini maknanya bacaan itu perlu kita masukkan, tekankan. Wa idza huyyitum. Sebab apa kena tekan? Sebab huruf pertama walaupun dia mati asalnya tasydid tadi tu, tapi dia ada baris bawah selepas tu. Maknanya dia hidup balik. Bila hidup balik, tekan dan masukkan pada huruf ya yang mati. Faham tak? Jelas tak? Dia terbalik je nombor satu dengan nombor dua tu. Nombor satu tu mati bertemu huruf hidup. Yang kedua ni huruf hidup bertemu huruf mati. Wa idza huyyitum bitahiyyatin. Okey. Itu contohlah dia bagi. Ada lagi? Sama macam kita baca tadi ummi. Betul okey, Yana. okey. Betul. Alright. Ummiyina ataupun wan nabiyina. Dia tak boleh sekadar wan nabiyina. Dia tidak menekan. Dia ada tanda sabdu tu Okey, kenapa dinamakan tamkin? Okey, dinamakan mat tamkin kerana kekal atau tetap tamkin bacaan mat tersebut bagi menegah berlakunya idgham. Maknanya dia dah idghamkan pada huruf ya yang sabdu. Selepas tu jangan ditekan lagi, jangan buat dua kali. Jangan baca huyyitum. Jangan. Sebab selepas tu ya mati. Sekali tu je. Itu pun sebab syaratnya ada sabdu. Huyyitum. Yi saja. Macam tu juga yang atas tadi. Allazi yuwaswisu isbiru. Dia tidak dimasukkan ataupun idgham. Sebab dia kata kat situ menegah daripada berlakunya idgham. Dia kekal kat tempat dia. Kekal mengikut pada apa yang dah bertanda kat situ. Okey. Kemudian dari sudut kadar harakat, dia kata mat tamkin wajib dibaca dua harakat kerana ia sebahagian juga daripada mat asli. Samalah sebab dia bertemu dengan huruf mat iaitu waw dengan ya. Wallahu a'lam. Mat tamkin ni pun senang kan? Dia ikut sahaja pada tanda yang dah ada. Cuma kita tak perasan. Selama ni orang nampak mat tamkin tu satu je keadaan dia, rupanya dua. Dua keadaan yang terbalik tadilah. Syarat dia huruf tu sama bertemu. Yang pertama huruf mati bertemu huruf yang berbaris. Yang kedua huruf berbaris bertemu huruf mati. Dengan syarat hurufnya tu dua-dua sama. Kalau waw dengan waw, ya dengan ya. Wallahu a'lam. Jelas? Alhamdulillah. Ni nanti boleh jawab sendiri . Okey, habis. Okey, yang ini ni dia masuk bahasa Arab sikit, nanti saya terangkan kemudian. Ini ada berkait dengan mak lazim kalimi, mak lazim mukhaffaf dan mak lazim dia bercantum dengan mak lazim ni sebenarnya. Sekejap tengok bawah ni apa. Okey, nanti kita sekalikan yang ni. Okey, habis. Kita berhenti dulu kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ingatkan saya pelajaran yang ke-15, mat farq. Okey, ada soalan lagi untuk bahagian yang kedua tadi? Tak ada Jelas Alhamdulillah. Dia kalau senyap je tu jelas dah tu. Risau Jelas saya. Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey Ain, terima kasih respon. Okey, baik kita tangguhkan dulu untuk kali ni dengan doa. Kita tutup dengan doa. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Okay. Alright. Terima kasih Zah.